Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا والشفاء من كل داء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتي اليقين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا ارحم الراحمين. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya sekali lagi kita dapat bertemu pada malam ini. Mudah-mudahan kita mengharapkan pertemuan kita ini pertemuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita selepas ini perpisahan yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, masih lagi ramai. Ingat tak sampai lagi cuti kan? Itu cuti lagi kan? Cuti lagi. Saya pun baru sampai tadi petang. Hujan, kemudian kereta pun banyak lah atas highway kan? Alhamdulillah sempat sampai. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dikira sebagai amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita nak sambung lagi kisah tentang Ghazwatu Uhud. Ya, Ghazwatu Uhud, iaitu peperangan Uhud. Dan kita nak masuk pada malam ini tentang pengajaran dan juga ibrah yang boleh kita kutip daripada kisah peperangan Uhud itu. Banyak ibrah ataupun pengajaran yang telah dinukilkan oleh Syekh kepada kita, dan insya-Allah kita akan bacalah pada malam ini setakat mana yang kita sempat. Yang pertama sekali kita nak lihat peperangan Uhud ini merupakan satu peperangan yang memberi pengajaran yang cukup hebat kepada umat Islam. Jadi ada beberapa ibrah yang dinukilkan. Yang pertama, terbukti dengan jelas di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan prinsip yang telah digaris ke atas dirinya, iaitu berperang dengan mesyuarat bersama para sahabat dalam setiap urusan yang memerlukan tindakan sedemikian cara. Yang pertama sekali, Syekh nak bagi tahu kepada kita bahawa Nabi ni dia berpegang kepada prinsip. Sebab tu kita ni kena ada prinsip dalam hidup kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah. Kita mesti ada prinsip. Jadi Nabi berpegang pada prinsip. Apabila sesuatu urusan, apatah lagi urusan yang besar seperti berperang, maka Nabi suka bermusyawarah. Nabi nak ambil pandangan. Mana pandangan yang terbaik, maka Nabi akan ambil. Maka dalam bab peperangan Uhud ini, Nabi telah bermusyawarah dengan para sahabat untuk nak menentukan sama ada nak berperang di dalam Madinah ke ataupun nak berperang di luar kota Madinah. Maka pandangan daripada senior
Mereka kata, ya Rasulullah, kita berperang dalam Madinah. Sebab dalam peperangan Badar, kita dah perang di luar. Ni apa kata dalam peperangan kali ini, kita berperang dalam kota Madinah. Tetapi, pemuda-pemuda, yang mana suara mereka ini menjadi suara majoriti. Mereka berkendaki untuk berperang di luar kota Madinah. Sebab semasa perang Badar mereka tak sempat ikut serta. Jadi sebab itu mereka nak dalam peperangan kali ini, peperangan yang kedua ini, biarlah berperang di luar kota Madinah. Jadi akhirnya Nabi melihat bahawa ini adalah pandangan majoriti, nak berperang di luar kota Madinah. Maka Nabi ikut. Nabi mengambil keputusan mesyuarat. Inilah ketetapan bahawa peperangan yang kedua ini pun kita akan berperang di luar kota Madinah. Jadi Nabi pun bagi tahu kepada semua tentera bahawa kita akan berperang dengan musyrikin Quraisy di luar kota Madinah, iaitu di suatu tempat namanya Uhud. Jadi bila Nabi dah bagi tahu awal dah semua pada tentera, Nabi pun balik rumah, dah pakai baju besi, siap dengan peralatan perang dan sebagainya. Tiba-tiba adalah di kalangan pemuda-pemuda tadi, dia rasa macam bersalah. Rasa macam bersalah, macam seakan-akan mereka mendesak Nabi supaya berperang di luar kota Madinah. Sedangkan mereka nampak reaksi Nabi ni macam nak berperang dalam kota Madinah. Jadi mereka rasa bersalah. Maka mereka pun pergilah kat rumah Nabi, tunggu dekat luar rumah. Sehingga Nabi keluar, mereka kata, ya Rasulullah, tak apalah, kami tarik baliklah. Tarik balik. Apa kata kita berperang dalam kota Madinah. Tapi Nabi bagi tahu kepada mereka, Nabi kata apa? Ma yanbaghi li nabiyyin la bisa li ummatihi an yadhi'aha hatta yuqatil. Nabi kata apa? Tidak sewajarnya bagi seorang Nabi sesudah mengenakan baju besi untuk berperang, menanggalkannya kembali sehinggalah Allah mendatangkan ketentuan antaranya dan musuh. Maksudnya Nabi kata tak sepatutnya lah seorang Nabi, kalau dia dah siap dengan pakai baju besi, nak berperang, tiba-tiba dia kena tanggal balik. Tak sepatutnya begitu. Maksudnya apa? Maksudnya apabila kita dah buat satu ketetapan, dalam mesyuarat itu, kita kena berpegang kepada keputusan mesyuarat. Jangan kita tukar-tukar lagi. Bila kita tukar-tukar ni, dia nampak tak smart. Kan? Nampak tak smart. Sebab apa? Sebab keputusan mesyuarat, dalam minit mesyuarat, kita macam tu katanya. Tapi rupanya di luar, lain yang kita buat. Apa orang kata pada kita? Kalau kita lah bagi seorang pengurusi, pengurusi persatuan penduduk ke, pengurusi surau ke, mesyuarat lain ni, mesyuarat lain, dicatat oleh setiap usaha. Kan? Tiba-tiba pengurusi buat lain. Tak sama dalam minit mesyuarat. Apa orang kata? Orang kata pengurusi ni gila kuasa ni. Orang kata lah gila kuasa. Kan? Ataupun orang kata pengurusi takut. Takut sebab apa? Dalam mesyuarat dia tak bersuara apa. Ikut tapi di luar cerita lain. Dia kata penakut lah. Sebab tak berani bahas dengan ahli mesyuarat. Macam-macam lah. Kritikan dan sebagainya akan berlaku. Sebab apa? Sebab kita tidak berpegang kepada prinsip tadi. Sebab itu Nabi SAW berpegang pada prinsip. Kan? Walaupun memanglah Nabi kalau ikut hati itu nak berperang dalam Madinah. Seperti mana sahabat-sahabat yang senior.
Tapi kalau kerana suara majoriti menghendaki berperang di luar kota Madinah, maka Nabi pun telah membuat satu keputusan. Okey, kita berperang di luar kota Madinah. Dan semua bersetuju. Kalaulah Nabi tarik balik keputusan tadi, apa yang akan terjadi? Mestilah akan dimain isu ini oleh orang-orang munafikin di kota Mekah, di kota Madinah, dan juga orang-orang Yahudi juga akan main isu ini. Mereka akan kata apa? Tengok Muhammad dah mula kecut perut. Tengok Muhammad dah mula takut nak berperang di luar kota Madinah. Tarik balik keputusan mesyuarat. Nak lawan, nak berperang di dalam kota Madinah. Ini semua isu-isu ni akan dimainkan oleh musuh-musuh Islam. Maka sebab itu Nabi ajar kepada kita, bila kita telah membuat suatu keputusan, keputusan itu keputusan majoriti, maka kita teruskan dengan keputusan itu. Maka apa yang terjadi di sebalik keputusan yang telah kita lakukan itu, dia ada hikmah di sebalik apa yang terjadi. Sebab itu Nabi kata, hinggalah Allah mendatangkan ketentuan antaranya dan musuhnya. Maksudnya apa? Maksudnya terpulang pada Allah SWT. Berserah pada Allah. Kita telah buat satu keputusan, suara majoriti, ramai. Dan kita telah berusaha dengan sedaya upaya, kesungguhan, dengan tekad bahawa kita nak meninggikan agama Allah. Apa yang terjadi, kita serah kepada Allah. Ini namanya apa? Tawakal. Konsep tawakal yang Nabi ajar kepada kita umat Islam. Bahawa kita kena berusaha bersungguh-sungguh, merancang strategi, mempersiapkan bala tentera dengan kemahiran ketenteraan, dengan kelengkapan peralatan senjata. Ini namanya perancangan. Kena ada perancangan. Kesungguhan. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa berdoa. Allah Taala kata apa? Ud'uni astajib lakum. Kau mintalah kepada aku, nescaya aku akan perkenankan permintaan kamu. Minta kepada Allah. Jangan lupa bahawa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik apa yang kita buat itu, nescaya ada. Minta kepada Allah. Kemudian kita tawakal. Apa sahaja yang kita dapat selepas kita berusaha, kita berdoa, maka itulah natijah keputusan yang terbaik yang Allah beri kepada kita pada waktu tersebut. Terima dengan hati yang terbuka. Kalau kita berjaya, maka alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Tapi kalau kita tidak berjaya, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mesti buat refleksi. Kita mesti buat postmortem. Kenapa masih lagi kita gagal? Kenapa kita tidak diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lagi? Mungkin ada kesilapan kita. Mungkin ada kesilapan daripada ahli-ahli kita. Maka kita kena membuat penambahbaikan untuk kita lebih cemerlang pada masa akan datang. Maka inilah yang baginda Nabi SAW pegang. Prinsip. Apabila kamu telah melakukan suatu keputusan dalam suatu musyawarat, maka kamu peganglah keputusan itu, jalanlah keputusan itu. Apa yang berlaku di sebalik pelaksanaan keputusan tersebut, serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah ada barakahnya dan ada hikmahnya. Itu yang pertama. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Yang kedua, di dalam peperangan itu orang-orang munafikin menunjukkan sikap mereka yang tersendiri. Dalam peperangan Uhud ini, orang-orang munafik ni mereka menzahirkan sifat munafik itu. Dalam peperangan Uhud tu, dalam peperangan Badar tak nampak lagi. Peperangan Badar tak nampak.
Kan? Tapi dalam peperangan Uhud ni mereka menzahirkan secara terang-terangan. Bagaimana mereka menzahirkan? Awal mereka keluar dengan tentera Islam, dengan kekuatan 1,000 orang tentera Islam. 1,000 orang. Tapi bila sampai dekat tengah jalan, tiba-tiba mereka ni buat sakit perut. Buat sakit perut. Kan? Bagi macam-macam alasan. Kan? Nabi dah tahu. Kan? Nabi kenal. Ini puak-puak munafik ni, Nabi kenal. Tapi mereka bagi sebab. Kenapa mereka tak ikut serta? Sebab apa? Sebab kami nak jaga mak ayah kami dekat Madinah. Kami nak jaga anak kami. Macam-macam lah bagi alasan. Maka Nabi bagi mereka keluar daripada pasukan tentera, baliklah 300 orang ini. Ini 300 orang ini dengan jelas mereka menunjukkan sifat munafik. Dulu sahabat pun tak tahu. Nabi je tahu. Tapi dalam peristiwa Uhud ni jelas 300 orang ni bukan setakat Nabi sahaja tahu sifat munafik yang ada dalam diri mereka, bahkan sahabat-sahabat juga tahu, oh ini muka-muka munafik. Muka munafik. Jadi mereka tanpa sedar bahawa mereka telah menzahirkan sifat munafik tersebut. Untuk apa tuan-tuan? Di antara yang terpenting ialah memisahkan kaum munafikin dari bercampur gaul dengan umat Islam. Jadi bila tahu dah orang munafik, orang Islam pun dah tahu, para sahabat tahu, jangan kawan ini dia. Belum tak tahu. Kan? Belum tak tahu, kita kawan macam biasa. Tapi bila kita tahu, oh dia ni orang yang munafik, kita berwaspada. Kita berwaspada. Sebab apa? Sebab mereka ni dia akan cari mana kesilapan kita, kesalahan kita, mereka ni akan buat isu untuk sebarkan burukkan para sahabat dan juga umat Islam. Ini kerja mereka. Sebab itu, bila sahabat tahu dah, oh ini puak-puak munafik 300 orang ni, maka mereka berwaspada. Kalau nak sembang pun dengan puak-puak ni, jaga-jaga, hati-hati sembang. Jangan duk sembang, cakap, ikut suka, tiba-tiba mereka ni ambil satu isu yang kita sembang tadi, jangan kita melawak ya. Bergurau je dengan kawan, tapi mereka ni ambil satu isu, mereka sebarkan di kota Madinah. Oh, sahabat ni kata macam ni, dia bukan isu. Maka bila sahabat tahu, maka mereka berhati-hati dan berwaspada, bermuamalah dan bergaul dengan orang-orang munafik. Perangai orang munafikin yang paling jelas iaitu mereka mengaku Islam kerana hendak harta rampasan. Ni 300 orang ni orang munafik kota Mekah ni. Mereka mengaku Islam. Mengaku nak ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Semata-mata untuk nak dapat harta rampasan perang yang banyak. Itu tujuan dia. Itu pertama. Yang kedua, dan mengelakkan diri dari segala bahaya dan yang membinasakan mereka. Dua ni je, orang munafik ni. Ini dia punya motif dia, objektif dia, tujuan dia. Yang pertama, mereka kata mereka ni beriman kepada Allah dan Rasul. Untuk apa? Untuk mereka dapat harta rampasan, harta ghanimah dalam peperangan yang banyak. Yang kedua, mereka nak mengelakkan diri mereka daripada binasa ataupun terkorban di dalam peperangan. Sebab itu, mereka akan tengok, oh dalam peperangan ni agak-agak ni dia punya fikiran ni, logik akal dia. Agak-agak tentera Islam boleh menang tak? Kalau boleh menang, kita join. Kalau boleh menang, kita join. Kalau kita agak-agak nak kalah, rasa boleh kalah, kita jangan join.
Kita elakkan diri kita daripada terkorban. Ini orang munafik. Sebab tu dalam peperangan Uhud ni, dia pergi dekat jalan. Tengah jalan dia buat sakit perut. Sebab dia tengok tu, tentera musyrikin Quraisy akan datang 3,000 orang. Kita 1,000 orang lawan ni. Agak-agak nanya kita lawan dengan 3,000 orang. Sebelum kita sakit, sebelum kita terluka, sebelum kita terbunuh, baik kita buat sakit perut, kita patah balik. Selamat. Ni punya pemikiran dia macam tu. Orang munafik. Sebab itu, bila 300 orang ni balik, maka jelas kepada para sahabat yang mereka itu ada keimanan yang kental dalam diri mereka. Mereka nampak, 300 orang ini, inilah puak-puak munafik. Biarlah mereka nak balik. Biar mereka nak balik. Tetapi ada juga sebahagian, segelintir daripada tentera Islam ni, dia kata, ya Rasulullah, kalau dah mereka 300 orang pulang balik, kita ni kena minta pertolongan dengan orang-orang Yahudi di kota Madinah. Sebab orang Yahudi ni mereka terikat dengan perjanjian Sahifah Madinah ataupun Piagam Madinah. Yang mana bila Nabi minta pertolongan dengan mereka, mereka kena bantu. Sebab untuk menjaga Madinah, sama-sama kena mendokong dan memelihara kota Madinah daripada diceroboh oleh musuh-musuh. Mereka kena jaga. Mereka kena mempertahankan kota Madinah. Tapi apa Nabi jawab? Nabi jawab, la nastansur bi ahli syirki ala ahli syirki. Nabi kata apa? Jangan kita meminta pertolongan dengan ahli syirik untuk menghadapi ahli syirik. Jadi Nabi kata kita tak payahlah. Kita ni nak berperang dengan puak-puak musyrik. Kan? Tiba-tiba kita nak minta pertolongan dengan ahli syirik juga. Tak payah Nabi kita. Tak payah minta. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka dalam ibrah yang ketiga ini, Imam Muslim meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada seorang lelaki yang telah mengikuti baginda untuk ikut serta berperang di Badar, apakah kau beriman dengan Allah? Jawab lelaki ini, tidak. Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu boleh pulang kerana aku tidak akan minta pertolongan dari seorang musyrik. Jadi dalam peperangan Uhud ni ada orang musyrik, dia tahu bila nampak orang-orang geng-geng Abdullah bin Ubay bin Salul 300 orang ni dah patah balik, maka dia pun datanglah tawar diri. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni nak join perang ni. Maka Nabi kata, kamu dah beriman kepada Allah dan Rasul tak? Dia kata, tak. Maksudnya masih lagi syirik. Maka Nabi kata, aku tidak akan meminta pertolongan dengan seorang musyrik untuk menghadapi musuh yang musyrik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Maka dalam peristiwa ini, dalam hadis ini, maka jumhur ulama mengambil dalil, berpendapat bahawa kita tidak harus meminta pertolongan orang kafir di dalam peperangan. Para ulama mengambil daripada hadis ini, daripada peristiwa ini, mengatakan bahawa tidak harus orang-orang Islam ini meminta pertolongan daripada orang-orang kafir untuk berlawan dengan orang kafir. Sehubungan dengan itu, Imam Syafi'i telah menyebut, sekiranya khalifah berpendapat bahawa orang kafir itu baik fikirannya, bersikap amanah terhadap orang-orang Islam, dan keadaan mendesak pula meminta pertolongan adalah diharuskan. Kalau tidak, maka tidak harus buat demikian. Maka Imam Syafi'i dia huraikan lagi. Imam Syafi'i kata, seorang khalifah, seorang penguasa, seorang pemerintah, dia boleh minta pertolongan dengan orang musyrik, tapi ada syarat. Yang tadi 3 imam tadi, Imam Malik,
Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali, dia kata tak boleh. Mengambil dalil daripada peristiwa yang mana Nabi tak benarkan orang musyrik itu ikut serta dalam peperangan untuk menghadapi orang musyrik. Tak boleh. Tapi Imam Syafi'i dia kata boleh, harus. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Syaratnya khalifah itu kenal orang musyrik itu. Dia kenal orang musyrik itu orang yang berintegriti, jujur. Kan? Dia kenal. Maksudnya dia ni kalau kita bagi tahu pada dia pun dia jaga rahsia. Dia tak akan cerita pada orang, dia tak akan bongkar, dia tak akan tikam belakang. Kenal. Yang kedua, orang yang boleh dipercayai. Dan yang ketiga, memang kita terdesak. Terdesak langsung. Tak ada ni. Kalau kita tak ada kekuatan langsung. Baru boleh minta. Tapi syarat tadi. Kalau nak minta pertolongan, boleh. Imam Syafi'i kata, tapi dengan berapa syarat. Kita kenal orang itu. Jangan kita ambil siapa kita tak kenal. Kita ajak join dalam kumpulan kita. Dalam pasukan kita, tiba-tiba dia adalah musuh dalam selimut. Dia dah bagi tahu kepada musuh kita, kekuatan kita. Dia dah bagi tahu pada musuh strategi kita. Dan akhirnya kita pergi, mereka ambush kita. Hancur. Sebab itu Nabi kata tidak patut orang Islam yang nak berperang dengan orang musyrik, dia meminta pertolongan daripada orang musyrik tadi. Sekiranya mereka itu kenal orang musyrik tadi, dia seorang yang berintegriti, orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang boleh dipercayai, maka ketika itu barulah boleh minta pertolongan dengannya. Seperti mana kita tengok Nabi SAW minta dengan Abdullah bin Uraqi. Ketika mana Nabi nak melakukan hijrah, Nabi nak melalui suatu jalan yang jarang dilalui oleh orang ramai. Kalau Nabi lalu ikut jalan biasa, musyrikin Quraisy dah nak kejar Nabi, nak tangkap Nabi, dia dapat bunuh. Maka pada ketika itu, Nabi minta pertolongan dengan Abdullah bin Uraqi, seorang musyrik, kafir, seorang musyrik. Tapi oleh kerana dia ni seorang yang jujur, seorang yang amanah, Nabi kenal dia. Dan dia mahir. Melalui jalan pesisir pantai, dia mahir. Dan dia tak akan bocorkan rahsia pada orang lain sebab Nabi kenal dia. Orang yang baik. Orang yang beramanah, orang yang ada integriti dalam diri dia. Maka Nabi minta pertolongan dengannya. Untuk bawa Nabi dengan Abu Bakar melalui jalan pesisiran pantai. Dan akhirnya dia bawa. Itu syarat yang diambil oleh Imam Syafi'i berdasarkan kepada peristiwa hijrah yang Nabi juga meminta pertolongan dengan orang musyrik. Tetapi Nabi meletakkan syarat bahawa dia itu mestilah orang yang jujur, amanah, yang kita kenal, yang kita boleh percayai dia, maka akhirnya kita boleh minta pertolongan dengannya. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Boleh jadi pendapat ini bertepatan dengan kaedah-kaedah dan beberapa dalil kerana diriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW telah menerima bantuan daripada Safwan bin Umayyah di hari peperangan Hunain. Ini satu lagi. Imam Syafi'i juga mengambil dalil daripada peristiwa yang Nabi meminta pertolongan dengan Safwan bin Umayyah. Ketika mana nak berlaku peperangan Hunain, Nabi pergi minta pinjam. Bukan pinjam, Nabi minta sewa senjata dengan Safwan bin Umayyah. Sebab Safwan bin Umayyah ni waktu tu dia musyrik lagi, dia tak masuk Islam. Dan dia ini orang yang, orang kata apa? Yang businessman senjata. Nak beli senjata, pergi beli dengan dia. Dia menguasai bisnes senjata di kota Mekah pada ketika itu. Pedang ke, baju besi ke, tombak ke, banyak. Maka bila nak berperang dalam peperangan Hunain ni, Nabi bawa 12,000 kekuatan tentera. Maka senjata tak cukup. Kan?
Dan Nabi pada ketika itu, Nabi dah menguasai kota Mekah. Nabi dah dapat takluk kota Mekah. Lebih kurang sebulan macam tu. Kan? Maka akhirnya Nabi pergi jumpa dengan Safwan bin Umayyah ni. Nabi kata, wahai Safwan, aku nak pinjam senjata kau. Safwan tanya, ya Muhammad, ni nak pinjam free ke bayar? Nabi kata bayar. Bayar. Kan? Okey, dia bagi. Dan dia tak bocor rahsia. Dia tak bocor rahsia. Sebab apa? Sebab Nabi kenal dia. Sebab Nabi kenal, walaupun dia musyrik, tapi dia orang yang berintegriti, orang yang beramanah. Dan pada ketika itu, Nabi ada kuasa. Nabi ada kuasa sebab Nabi dah dapat takluk kota Mekah. Kota Mekah di bawah kekuasaan pemerintahan baginda Nabi SAW. Maka dia tak berani pada ketika itu. Maka dia bagi Nabi senjata, dan Nabi gunakan senjata itu untuk berperang dalam peperangan Hunain dengan tentera-tentera daripada negara Taif, Hawazin dan juga Bani Thaqif. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, peribadi Samurah bin Jundub dan Rafiq bin Kharij. Yang kita baca itu. Dua orang pemuda ni yang bernama Samurah dengan Rafiq ni, mereka ini adalah remaja. Remaja yang baru berumur 15 tahun. Remaja yang baru berumur 15 tahun, tiba-tiba dan nak berlaku peperangan Uhud ni, mereka dua orang datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kami dua orang ni nak ikut perang dalam peperangan Uhud. Nabi kata, kamu umur apa? Kami baru 15 tahun. Kan? Nabi kata, kamu balik tanya mak ayah awak dulu. Awak ada mak ayah? Ada. Balik tanya dulu. Maka mereka balik tanya, dapat keizinan, dan mereka datang. Nabi kata, apa kelebihan yang kamu ada? Apa keistimewaan yang kamu ada? Samurah ni kata, aku ni kira baling lembing. Kan? Aku kalau baling lembing, tepat kena. Tak kena sipi-sipi, tak ada. Tepat kena. Dia ada kelebihan. Dia ada kemahiran. Maka Nabi terima dia. Bila terima, seorang sahabat lagi, Rafiq pula, dia datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku juga ada kemahiran. Apa kemahiran yang kamu ada? Dia kata, aku ni tiara bergusti. Dulu aku lawan dengan Samurah ni, dia kalah. Dia kalah lawan gusti dengan aku. Kan? Dan tapi dia dapat ikut serta dalam peperangan. Maka akhirnya Nabi benarkan dua orang pemuda ini ikut serta dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud, kerana mereka ini ada kemahiran, ada keistimewaan pada diri mereka. Maka Nabi izinkan. Okey, ceritanya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kenapa? Ni persoalannya. Kenapa remaja yang baru berumur 15 tahun ni berani untuk ikut serta dalam peperangan Uhud? Itu dia punya persoalan ni. Kan? Anak kita umur 15 tahun sekarang ni bukan perang. Kan? Tangkap ikan dalam bendam pun takut. Kan? Tangkap ikan dalam bendam pun takut. Kan? Kenapa mereka ini berani? Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, yang menjadi keheranan kepada kita bahawa golongan-golongan orientalis barat, musuh-musuh Islam, mereka mengatakan, biasalah, tak heran pun. Kenapa kita nak heran? Orang Arab ni kan hidup mereka berperang. Mereka memang lahir-lahir berperang lah. Berperang tu menjadi tradisi.
Menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Tak, kenapa kita heran? Memang mereka ni bukan jenis penakut. Memang mereka ni lahir-lahir berperang. Tradisi mereka berperang. Sebab itu budaya mereka budaya berperang. Sebab itu tak heran mereka tak takut. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah. Ini adalah cakap-cakap kosong. Bukan ada kaji selidik. Ini cakap-cakap yang tidak ada homework. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Ini dalil. Ini dia punya hujah kita. Nak menolak dakwaan orang tali barat dan musuh-musuh Islam. Kononnya remaja yang berumur 15 tahun ini berani sebab kehidupan orang Arab ini memang hidup lahir-lahir berperang. Dan mereka ni memang tak takut langsung berperang. Budaya mereka berperang. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Dalil. Kalaulah memang mereka ini orang Arab, budaya mereka berperang, hidup mereka lahir-lahir berperang dan mereka tak ada rasa takut untuk berperang. Niscaya 300 orang geng-geng Abdullah bin Ubay, orang Arab, niscaya mereka tu tak lari patah balik ke kota Madinah. Mereka lari patah balik sebab apa? Sebab takut mati. Takut tu. Kalau dia memang dah berani lahir-lahir berperang berani, kenapa dia takut untuk berperang? Kenapa dia balik? Menunjukkan apa? Menunjukkan mereka itu takut untuk berperang. Maka itu satu hujah menolak dakwaan orang tali barat yang mendakwa kenapa remaja tadi berani untuk berperang. Itu. Yang kedua, dalam peperang Uhud sendiri, kita tengok pada first half peperangan, lari serak, tinggal habis apa nama harta rampasan yang mereka bawa, semua tinggal, lari, tinggalkan medan Uhud, lari nak balik. Kenapa lari? Takut. Kalau kata mereka tu tak takut, lawan lah. Ni bawa macam-macam lah ni. Kan? Peralatan perang yang cukup hebat. Bawa lagi apa nama perempuan-perempuan dan sebagainya. Kenapa lari? Sebab takut. Jadi hujah yang mengatakan orang Arab ni tak takut untuk berperang. Maka peristiwa-peristiwa tadi menolak segala dakwaan daripada musuh-musuh Islam. Maka persoalannya tuan-tuan, kenapa dua orang remaja Islam tadi berani? Itu persoalannya. Maka Syekh bawa datang kepada kita tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Suka benar seseorang yang sedar dan adil melarikan diri dari hakikat ini kerana ia adalah perkara yang mudah difahami, lagi jelas di mana dapat dilihat keberanian anak-anak ini maju ke medan perang adalah didorong oleh keunggulan iman mereka yang mempengaruhi hati-hati mereka. Jadi saya nak bawa beritahu kita bahawa mereka itu umur 15 tahun berani berperang dan sebagainya bukan kerana tradisi mereka berani berperang. Bukan budaya mereka itu berani berperang. Tetapi dua orang remaja tadi nak menunjukkan kepada kita bahawa mereka berani berperang kerana keimanan yang hebat yang ada dalam diri mereka. Itu sebab itu orang Islam, dia berperang, dia berani berperang bukan kerana dia itu memang berani berperang. Tetapi dia berani berperang untuk meninggikan agama Allah. Kerana apa? Kerana keimanan yang ada dalam dirinya itu membuatkan dia berani untuk menghadapi musuh-musuh yang ada di hadapannya. Dia tahu
Umur 15 ni, remaja ni, patutnya ni hidupnya lama lagi. Tak payah pergi. Kan? Anak-anak lain duk main, bergelumang. Dekat rumah, dekat kampung. Dengan kawan-kawan. Tapi dua orang ini berani untuk menyerah diri mereka kepada Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana keimanan yang kental, yang kukuh yang ada dalam diri mereka. Mereka tahu mereka pergi ni, kita pergi berperang ni, maksudnya apa? Pergi perang ni maksudnya kita tempah maut lah. Itu cerita dia. Kalau kita menang, tak mati, Alhamdulillah. Tapi selalunya berperang, dia akan mati. Tempah maut. Tapi kenapa mereka berani dua orang ni? Kerana kata Syekh pada kita bahawa kerana keimanan yang hebat yang ada dalam diri mereka, sebab mereka yakin dengan janji Allah dan Rasul. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Imran, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إلى آخر ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. Janganlah kamu mengira mereka-mereka yang berperang pada jalan Allah itu mati. Mereka yang syahid fi sabilillah. Kita buat mati mereka ini. Mati. Tapi Allah kata apa? Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah beri rezeki kepada mereka. Farihina bima atahumullah min fadlih. Dan mereka itu rasa gembira dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka daripada kelebihan. Sebab tu mereka yakin. Sebab tu mereka yakin bahawa mereka keluar berperang tadi, sekiranya mereka gugur syahid, dan mereka akan dapat janji Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka akan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala sambil diberi rezeki oleh Allah, dan mereka rasa gembira. Sebab apa? Matlamat kita hidup, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, 10 tahun ke, 20 tahun ke, 50 tahun ke, 100 tahun kita hidup atas dunia ni, matlamat hidup kita adalah untuk mendapat mardatillah, redaan Allah. Itu saja kita cari. Kita buat semua ni. Bangun tengah malam sembahyang tahajud, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat witir, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, sembahyang tasbih sebagainya, sembahyang 5 waktu berjemaah, duduk dalam rumah Allah dengan kuliah maghrib, kuliah subuh, sebagainya. Untuk apa? Untuk kita mendapat mardatillah, redaan Allah. Itu tujuannya. Bila kita dapat keredaan Allah, selesai. Itulah matlamat hidup kita. Maka insya-Allah Allah menjanjikan syurga kepada orang yang Allah redha. Jadi sahabat tadi yang 15 tahun umurnya, dia sanggup menyerahkan dirinya kepada Allah. Kerana apa? Kerana dia tahu dia akan mendapat mardatillah, keredaan Allah. Maka bila dapat keredaan Allah, walaupun umurnya baru hidup atas dunia 15 tahun, tetapi tuan-tuan, dia akan hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Itulah tujuan dan juga matlamat untuk kita hidup atas dunia ni, semata-mata untuk kita mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kehidupan kita lama lagi ni, di hari akhirat yang akan kekal selama-lamanya. Ni atas ni dunia sementara. Mereka dah mengerti dah, umur 15 tahun dah mengerti bahawa hidup atas dunia ni sementara. Kan? Apa yang perlu kita lakukan adalah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah. Untuk apa? Untuk mendapat mardatillah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Syekh
minta kepada kita bahawa kita kena asuh, didik, kena cerita kepada anak-anak kita. Tanam dalam diri anak-anak kita. Supaya mereka menjadi anak yang sentiasa mahu memperjuangkan, meninggikan agama Allah. Kan? Yang pertama sekali, dia mesti nak memperjuangkan, nak meninggikan agama Allah, dia kena tuntut ilmu sungguh-sungguh. Tak ada ilmu, sembang kosong. Tak ada ilmu, boleh bawa kepada kesesatan. Sebab itu kita nak pastikan anak kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Yang pertama sekali yang perlu kita tekankan adalah ilmu yang berkaitan dengan fardu ain. Yang berkaitan dengan ilmu fardu ain. Mantapkan sungguh-sungguh anak kita dengan ilmu fardu ain tadi. Pastikan akidahnya benar. Kan? Akidah benar. Belajar akidah, tahu. Bahawa walaupun dia tengok orang tak ada lah, dia nak ambil duit, tapi dia tahu. Aku nak ambil duit ni, Allah Ta'ala nampak. Allah Ta'ala tahu. Dia tahu. Sebab apa? Dia ajar, dia latih. Bukan tunggu tengok CCTV ada, tak ada CCTV ni, boleh ambil. Tak, kita dah latih dah. Ajar, tekan. Pasak. Kan? Bahawa apa yang kita lakukan, Allah itu maha melihat. Ada di kiri kanan kita malaikat Raqib Atib yang akan mencatat apa yang kita buat. Itu akidah. Bermakna dia pergi ke mana sekalipun, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita tak mampu jaga anak kita 100%, tak mampu. Suatu hari dia akan meninggalkan kita, pergi belajar jauh dari kita. Tapi yang mampu untuk menjaganya adalah ilmu yang bermanfaat dari yang kita latih, yang kita didik, asuh, pasak dalam diri dia. Ilmu itulah yang akan jaga dia. Dia pergi ke mana pun, kalau dia duduk asrama, dia nampak duit kawan dia dalam almari, tak kunci, dia nampak. Boleh ambil, orang tak nampak. Tapi dia tahu, kalau aku ambil ni, Allah maha melihat, dia tak ambil. Nampak tuan-tuan, itu akidah. Kemudian kita nak latih anak kita dalam ilmu fiqh. Solatnya bagaimana. Kan? Bacaan Al-Qurannya bagaimana. Itu kita kena latih. Asak. Kan? Supaya amalannya itu amalan yang benar. Supaya segala amalan yang dia buat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhlak yang berkaitan dengan tasawuf, akhlak, budi pekerti. Kita nak tekan bagaimana akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, itu tanggungjawab kita sebagai mak ayah, sebagai mak bapak yang ada anak-anak yang kita tarbiyah, didik di awal persekolahannya di rumah kita. Kemudian barulah umur dia 5 tahun, kita hantar dia pergi taska 6 tahun. Kemudian darjah 1 masuk sekolah masaan, sekolah rendah. Dengan 1 masuk sekolah menengah. Barulah guru-guru akan ambil alih tarbiyah, didik anak-anak kita. Di samping kita juga bila balik ke rumah, kita juga meneruskan apa yang dilatih, diajar oleh guru-guru ketika melalui sekolah menengah ke sekolah rendah sebagainya. Kita meneruskan usaha itu di rumah. Supaya apa? Supaya segala pelakuan amalan yang telah dilakukan, ditarbiyah, dididik oleh guru-guru sekolah itu, ia menjadi suatu amalan yang akan membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang cukup cemerlang dalam ilmu yang beliau belajar. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kita bincang pada malam ini, pada ibrah yang keempat itu, bagaimana Syekh menekan kepada kita tentang perjuangan remaja-remaja tadi. Kerana apa? Kerana keimanan yang kental, yang hebat, yang telah dipasakkan, yang telah dilatih, diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka itu berani untuk menyerahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam umur yang baru 15 tahun. Yang mana hidup mereka panjang lagi sebenarnya, tetapi
mereka nampak jelas wawasan hidup adalah untuk mendapat mardatillah, ridwan Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita berhenti pada ibrah yang kelima insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bincang lagi pada masa akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita, memahamkan kita akan perjuangan yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, sehinggalah hari ini kita melihat di seluruh dunia hari ini orang bercakap dan memperkatakan tentang Islam. Walaupun semakin hari orang memburukkan Islam, bila orang burukkan Islam, lagi itulah orang ramai akan mengkaji, membaca Al-Quran, mengkaji hadis, mengkaji sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya mereka menjumpai bahawa apa yang diperkatakan oleh musuh-musuh Islam itu merupakan perkara yang batil, perkara yang dusta, dan akhirnya mereka memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu sahaja. Saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.